Jadi hadis Bukhari dan Muslim ini menawarkan kalau kita inginkan jiwa yang bagus, tubuh badan yang cergas dan rajin dalam kebaikan, amalkan 3 perkara ini ketika bangkit tidur. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, ambil air yang semayang. Yang ketiga, semayang subuh paling kurang. Rajin lagi subuh dengan semayang sunat subuh. Kita mengaji dalam bab semayang sunat. Semayang sunat ada qabliyah, ada ba'diyah. Sunat yang paling special sekali, yang paling hebat sekali di kalangan semayang sunat qabliyah ba'diyah itu adalah sunat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Surah 62. Okey. 60. Datang apa? 62 63. 62 nama. Ya, betul. Hadis yang kedua di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'qidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa unqadin yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah halat uqdatun fa in tawadda halat uqdatun fa in salla halat uqdatun fa asbaha nashidan tayyib fa asbaha nashidan tayyiban nafsi wa illa asbaha khamisan nafsi kaslan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Syaitan menyimpulkan pada belakang kepala seseorang dari kalangan kamu semua apabila ia tidur sebanyak 3 simpulan. Pada setiap simpulan itu ia membisikkan, malammu panjang maka tidurlah. Jika ia terjaga lalu berzikir kepada Allah, nescaya terungkailah 1 simpulan. Jika ia berwuduk pula maka akan terungkailah simpulan yang kedua. Jika ia menunaikan sembahyang maka akan terungkailah simpulan yang ketiga. Lantas ia bertemu di pagi hari dalam keadaan cergas serta baik jiwanya. Jika ketiga amalan tadi tidak dilakukan, nescaya ia bertemu pada siang hari dalam keadaan buruk jiwanya serta bersifat pemalas. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini menyarankan kepada kita tiap-tiap pagi kita bangkit tidur, jangan lupa melakukan 3 perkara ini: berzikir, berwudu, bersolat. Kalau ada di kalangan kita yang bangkit wudu pun tak, solat pun tak, pergi sekolah kalau seorang pelajar sekolah, dia kerja kalau seorang bekerja, dia menghadapi siang dengan 2 sifat yang buruk. Satu, jiwanya kotor. Yang kedua, dia malas. Malas bukan malas pergi kerja, bukan malas pergi sekolah, malas melakukan kebaikan. Jiwanya tak elok, maka dia akan bertindak dengan tindakan yang tak elok. Tindakan zahir dan batinnya akan jadi buruk dengan sebab hati jiwanya kotor, jiwanya keji. Jadi tak mau bagi jiwa kotor, tak mau jadi malas dalam kebaikan, tiap-tiap pagi bangkit tidur lakukan 3 perkara ini. Yang pertama, menyebut nama Allah.
Jadi lepas makin tidur sekurang-kurangnya sepatah kita kata Alhamdulillah. Kalau rajin lagi baca doa tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Antara doa tidur yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Azkar. Doa pertama, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami malam tadi. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan semula di akhirat kelak. Yang itu doa pertama yang terkenal. Doa kedua, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepada aku ruh aku. Wa afani fi jasadi, dan telah menyihatkan daku pada tubuhku. Wa adzina li bi dzikri, dan dia mengizinkan aku berzikir kepadanya. Pilih mana-mana doa, tak mau yang tu, yang pertama, tak mau pertama, yang kedua, tak mau pertama, kedua, sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Imam Ghazali rahimahullah menyatakan di antara tanda ahli akhirat ialah perkataan yang terakhir terbit daripada mulutnya sebelum tidur adalah zikrullah. Perkataan yang pertama terbit daripada mulutnya setelah bangun tidur adalah zikrullah. Nah, tidur, last tidur kita dengan doa tidur, bangkit tidur dengan doa tidur. Nah, tidur kita bismika Allahumma ahya wa amut, Allahumma bismika amut wa ahya. Ataupun kita baca doa ayat kursi, ataupun kita baca 3 qul, ataupun kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, 33, 34. Atau kita baca doa tidur yang lain. Kita pejam mata sebelum tidur di malam hari, dan perkataan terakhir keluar daripada mulut kita ialah zikrullah. Bangkit tidur, hak pertama keluar daripada mulut kita juga zikrullah. Itu tanda ahli akhirat, itu tanda ahli agama, itu tanda orang dekat dengan Allah. Tanda ahli dunia, perkataan pertama yang perkataan terakhir yang terbit daripada mulut dia sebelum tidur adalah dunia. Perkataan yang pertama terbit daripada mulut dia setelah makin tidur adalah dunia. Masa dia tidur, bismillah pun tak bunyi, apa pun tak bunyi. Tidur tak lena, tekan lagu Hindustan, tidur dengan lagu Hindustan. Makin tidur, alhamdulillah pun tak bunyi. Yang bunyi, pagi ni roti canai kan nasi lemak dalam nyawa. Roti canai keluar daripada mulut dia, alhamdulillah tak bunyi. Teruk lagi, wudu pun tak ambil, subuh pun tak semayang. Itu confirm ahli dunia. Kerana dia tiap-tiap pagi membiarkan jiwanya kotor dan tubuh badannya malas. Akibat daripada tidak melakukan 3 perkara ini, dia tiap-tiap hari duduk dalam kotor jiwa dan malas perangai. Bila jiwa dia kotor, dia nak benda-benda kotor, benda-benda salah. Bila dia malas kepada kebaikan, dia rajin kepada kejahatan. Dia cari kawan pun kawan yang jahat, kerana jiwanya jahat. Kalau jiwanya baik, dia cari kawan yang baik, dia nak pergi kerja yang baik, dia pergi berkawan dengan orang baik. Ulama kata, orang tua-tua kata, kalau kita tu jenis gula, kita tak panggil pun sudah tentu yang mai cari kita adalah semut. Tapi kalau kita tu jenis najis, kita tak panggil pun yang mai cari kita tu ialah lalat. Lalat suka najis, gula, semut suka gula. Kalau kita jenis gula, jenis manis, semutlah mai hurung kita. Kalau kita jenis teh ayam, najis, lalatlah mai cari kita. Maka kalau kita orang baik juga cari kita. Kalau kita orang jahat, kawan jahat juga berkawan dengan kita. Di antara amalan nak bagi jiwa kita cantik, elok, rajin, setiap pagi lakukan 3 perkara ini. Kalau seorang budak atau mak dia tak peduli semayang bang dia, subuh pun tak semayang, mak tak kesian, tak kata apa, tak gerak bangkit. Dia buat viral satu nasihat seorang ulama.
Tanya seorang ulama, ditanya tentang anak mereka. Seorang bapa, seorang ibu pergi tanya tok guru, anak saya kalau jenis malas makik sembahyang subuh ni, macam mana nak buat? Tu guru tu tanya balik, kalau anak kamu tengah tidur pukul 5 pagi, pukul 6, pukul 6, pukul 5, 6 pagi, tengah-tengah tidur tiba-tiba rumah terbakar, apa kamu buat ke anak kamu? Sudah tentu saya gerak dia sungguh-sungguh bagi dia bangkit, tidak mati dia. Maka kata Tok Guru tu, lagu tu kau nak buat kena ke anak kamu kalau dia tak bangkit sembahyang subuh. Kerana kalau dia tak bangkit sembahyang subuh, bukan rumah terbakar, dia yang akan dibakar api neraka. Dia tak sembahyang subuh, lebih teruk bila rumah terbakar, api bakar dia. Kerana api dunia ringan berbanding api di akhirat. Kalau api dunia nak kena ke anak kamu, kamu tak akan biar, melainkan kamu gerak dia, tak bangkit juri hayat, tak bangkit dusuk apa kelak. Lena jenis payah jaga. Pasal apa? Kalau aku biar anak aku terbakar, kalau dia tak bangkit sembahyang subuh, lebih teruk daripada dia terbakar dengan api rumah tu. Itu ulama buat perumpamaan supaya kita mengambil berat tentang sembahyang anak kita. Kalau umur 15 dia baru balik, dah tak sembahyang subuh, mak ayah tak suruh, tak gerak, hari pertama 3 ikatan tak putus, hari kedua syaitan tambah lagi 3, 6, 10 hari 30, 100 hari 300, 300 hari setahun 900 ikatan. Tu baru umur 15. Umur 15 900 ikatan. Setahun tak sembahyang. Tak sembahyang subuh. Maghrib boleh sembahyang, lepas maghrib. Subuh tak boleh. Berarti kalau umur 16 17 3 tahun tak sembahyang, berarti ribuan ikatan syaitan tiap-tiap pagi syaitan tu ikat ke dia. Kalau diumpamakan ikatan tu boleh ditambah, hari pertama 3, hari kedua jadi 6, hari ketiga, hari ke-10 jadi 30, maka setelah 3 tahun dia tak sembahyang, 2 tahun tak sembahyang, baru mak ayah nak gerak bangkit. Umur 17 macam ambil SPM, mak ayah kena bangkit sembahyang, anak periksa SPM ni sembahyanglah bagi mudah periksa. Umur 15, umur 10, umur 7 tahun tu tak pernah gerak, umur 15, 16, 17 baru nak gerak. Melentur buluh, melentur rebung, melentur buluh kena dari rebung. Kalau dah jadi buluh, kena buluh naik atas belakang, baru nak boleh lega, baru nak boleh melentur balik. Ketika umur 17 baru nak gerak sembahyang. Setelah syarak suruh gerak umur 7 tahun, 10 tahun tak sembahyang. Syarak kata darjah 1 umur 7 tahun kena suruh sembahyang dah. Bila dah sembahyang darjah 1 naik darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, 7 sampai nak pergi umur 15, duk ada 8 tahun. 8 tahun dia berlatih makit subuh, makit subuh, makit subuh, makit subuh. Walaupun dia makit pukul 8 sembahyang subuh juga, qada mak dia kata. Maka umur 15 tak kena gerak dia akan gerak mak ayah kalau mak ayah tak makit. Tapi 7 tahun tak peduli, 8 tahun tak peduli, 10 tahun tak peduli, 15 tahun baru nak mula gerak, tak makit lah. 17 baru nak gerak, lagi tak makit. Yang 7 tahun tak buat, 17 baru nak gerak, bila ambil SPM baru nak gerak, lagi susah. Sebab itu Islam suruh kita latih anak kita sembahyang ketika darjah 1, ketika berumur 7 tahun. Kalau 17 baru nak mula, susah. Kalau sehari 3, 10 hari 30, 100 hari 300, setahun 300 hari lebih, mana setahun 1000 lebih. Ikatan syaitan. Sehari kotor, 2 hari kotor, 3 hari 3 kali kotor, sehari pemalas, 2 hari 2 kali malas, 3 hari 3 kali malas. Maka hari-hari jiwa yang kotor, sifat yang pemalas tu tidak dikikis buang apabila dia makin tidur subuh tak sembahyang. Kalau subuh tak sembahyang, confirm wuduk tak ambil. Kalau wuduk tak ambil, confirm zikrullah lagi tak buat. Zikrullah sunat. Kalau subuh yang wajib dia tak boleh buat, berarti wuduk takkan ada ambil.
Melainkan dia bangkit mandi, beri gigi, pergi sekolah. Pergi kerja kelang kalau dia kerja kelang. Kalau dia kerja sekolah, pergi sekolah. Pergi sekolah lah kadang tak semayang. Cikgu jenuh didik nak bagi jadi baik. Dan budak tu semayang tak cukup. Jadi kejahatan budak di sekolah main pada rumah. Mak duduk marah cikgu. Mak ngayah marah cikgu. Mesyuarat Agung PIBG duduk serang cikgu. Didik anak kami lagu mana, ngaji tak pandai, cara ngaji tak pandai. Yang semayang tak pandai, dia tak susah hati. Dia punya pasal. Semayang tak pandai daripada rumah dia. Berapa banyak sekolah bila main mesyuarat PIBG, cikgu pening kepala. Pasal apa? Ada ibu bapa masuk PIBG yang kerja nak serang cikgu. Mesyuarat PIBG banyak perempuan pada lelaki. Pasal apa banyak perempuan pada lelaki? Pasal nama pun PIBG, Persatuan Ibu Bapa. Kalau PBIG, Persatuan Bapa Ibu, baru bapa banyak ramai. Ni mesyuarat PIBG ramai ibu bapa mai duk ada 100 orang, 70 perempuan, 30 lelaki. Kalau mai sami'na wa ata'na tak banyak, dia mai cari pasal nak berkeli dengan cikgu. Anak dia buah di rumah, buah di sekolah. Cikgu kena berjaga 40 orang. Dia jaga 4 orang. Dia jaga 4 orang pun tak jadi baik. Dia marah kat cikgu jaga satu kelas 40 orang. Cikgu kata, anak saya 40 orang dalam satu kelas. Anak makcik 4 orang lah. Dia 1 seorang, dia 5 seorang, dia kata 4 seorang. Makcik 4 orang pun tak lepas jaga, main marah kat saya tak boleh jaga 40 orang. Kadang-kadang budak jadi buah di mana-mana berpunca daripada 7 tahun, mak pak tak suruh semayang. Jadi kita ambil berat apa yang syarak kata, latih siap-siap daripada darjah 1, suruh semayang. Semayang berapa minit? 5 minit. Maksud dia, tak sadut kerat. Maksud tak sadut kerat. Jangan bagi jadi kosong, jangan bagi 1 rakaat subuh 2 rakaat, tadi aku potong dah. Puasa tak apa. Puasa dekat mana larat. Jangan duk paksa saja satu puasa sampai maghrib. Dia puasa dekat pukul 10 pagi pun alhamdulillah dah. Peringkat mula. Jangan darjah 1 pun tak suruh puasa juga. Dah semayang tak apa suruh, dah semayang 5 minit boleh suruh. Puasa aku tak gamak nak suruh anak aku. Aku pun 17 orang mula puasa. Dalam kitab-kitab fiqh kata kita latih anak kita semayang dengan puasa sama. Ketika masih kecil, ketika 7 tahun. Cuma orang semayang kenapa habis? Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, dengan duk potong jadi sekerat. Puasa dekat mana dia larat? Mungkin hari pertama dia larat dekat 10 pagi, silakan. Hari kedua, hari ketiga, tengah bulan 20 hari puasa dekat tu 10 pagi. Lepas tu dia makan bekai dah, tak apa. Jangan dia menyerok 7 pagi belum puasa. Kita latih dekat mana larat. Setelah dia lama seminggu 10 hari dah puasa, 15 hari puasa, kita naik sampai 1 tengah hari. Kita lajak sampai 3 petang. Jangan puasa sampai maghrib kalau dia tak larat. Biar pergi. Tapi kalau dia duduk latih, lama-lama dia boleh sama dengan orang tua, iaitu makan sok dan dia buka puasa waktu maghrib. Kalau kita latih. Cuma jangan paksa takut mati tengah jalan. Tapi tak dengar orang puasa sampai mati. Puasa dekat mana dia mampu walaupun dekat pukul 10 pagi. Tapi semayang sampai habis. Yang jadi masalah, semayang dia tak suruh, puasa dia tak suruh. Ataupun dia suruh semayang, puasa dia tak suruh. Buka dalam kitab Iqna', buka dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, kitab-kitab fiqh sebut puasa dilatih sama naik dengan semayang, dikiaskan kepada semayang. Oleh kerana hadis Abu Daud menyatakan muru auladakum bis-shalah wa abna'u sab'i sinin, suruh mak anak kamu semayang ketika berumur 7 tahun. Maka kita latih puasa pun sama, cuma puasa dekat mana larat dulu. Dia larat dekat pukul 10 pagi, silakan dekat pukul 10. Jangan paksa sampai maghrib. Larat dekat pukul 1 tengah hari, silakan sampai 1 tengah hari. Puasa juga perlu dilatih. Malam kemarin kan, semalam saya pergi mengajar di satu masjid, ada orang tanya, macam mana nak buat kalau mak ayah tak semayang, keluarga tak semayang? Tu susah nak jawab. Anak semayang cukup, mak ayah dah tak cukup. Macam mak ayah tak cukup, berarti mak ayah dah tua, umur 50, 60, tak mau semayang lagi. Lagu mana nak buat?
Saya kata saya nak jawab dalam kitab, saya tak erti. Melainkan pengalaman beberapa orang. Yang pertama, kalau mak ayah kita jenis tak semayang, kita tengok dia kawan dengan siapa. Mungkin dah rajin pergi rumah si fulan di ujung kampung, kawan tu semayang, maka kita pakai dia untuk nasihat ayah kita. Kalau nasihat kat kawan karib kamu, ayah saya ni duduk di rumah tak nak semayang, kamu pun tahu, jadi kamu dah semayang, kamu ajaklah dia semayang. Saya anak ajak, dia buang daerah pula. Saya anak dia pak. Dia kata aku makan garam dulu, padahal aku hirup ketum dulu, padahal marah kita. Kita sebagai anak nak tegur ayah yang tak semayang susah. Jadi kalau kita mampu tegur terus, silakan, bagus. Tapi kalau kita tak mampu, doa jangan putus. Kita pakai talian hayat, pakai orang tengah. Siapa yang dia malu Allah dalam qaryah kita? Tu imam, pakai tu imam. Ustaz si fulan dia segan sikit, pakai ustaz tu punya nasihat. Kawan karib dia yang dah rajin pergi jumpa, kawan karib dia sama-sama tahan burung lautan, sama-sama mengairkan tepi sungai, sama-sama main gasi dengan dia dulu-dulu ni. Hak dia suka pergi melepak rumah siapa, pergi hampak kau tu. Sambil-sambil duduk sembang merapu dengan ayah saya tu, tolong nasihat dia untuk dia sembahyang. Ada satu qaryah, ramai juga orang tak pergi sembahyang. Tu imam tanya, belah ni siapa tak nak main jemaat, belah nu siapa tak nak main, belah nu siapa tak nak main. Bila jemaat tak nak main, sembahyang tak saya tanya. Sembahyang 5 waktu saya duk tanya, jemaat dia tak jenguk yang main, dia tunggu orang usung dia baru nak main, mati esok baru nak main. Hak tu tak sembahyang di rumah. Akhirnya dia kenal rumah-rumah kawan yang tak main tu. Ada masalah bang, dia pergi ziarah kawan tu. Dia pergi dekat-dekat nak asar. Kalau asar pukul 5, dia pergi pukul 4.30. Asar pukul 4.30, dia pergi pukul 4 suku. Yang penting aku pergi rumah dia dekat waktu sembahyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Tu imam. Tu imam memang saya sila-sila. Takkan dia nak halau tu imam memang ya. Walaupun dia tak nak jumpa tu imam. Tu imam pun naik. Main apa? Saja main melawan, tak ada apa. Main tanya abang, lalu melawat qaryah, anak qaryah. Lalu buat kerja apa? Dia tak sembang kat masjid. Tapi tujuan dia tu nak bagi masuk waktu semayang di rumah kau tu. Dia sembang sampai masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, dia kata asar dah. Tu imam kata, asar dah, saya nak pergi masjid, tak dan lah. Kita semayang sini lah. Saya nak semayang ni, bila kita semayang dulu. Kena, dia tak nak semayang, semayang pun tak erti. Ada sejadah. Ada sejadah, tahu saya bawakan serban ni. Saya nak semayang rumah ni, tolong tunjuk tak mana saya nak pergi semayang. Sekali kita semayang jemaah doa. Baru dia buka rahsia dan minta maaf tu imam saya yang tak nak pergi jemaah apa semua tu. Saya tak erti semayang. Semayang pun saya tak erti ambil. Tu yang saya tak semayang. Tak apa. Jangan risau. Saya tolong ajak ambil semayang. Saya tolong ajak semayang. Kita semayang dua tu. Lepas ni saya jumpa saya pula. Terpaksa tu imam nak semayang semayang. Ajak ambil semayang. Ada yang sekali ajak dah pergi masjid dah. Ada yang sekali tak ada. Tu imam main pula minum, boleh kopi free. Kopi orang kampung boleh minum free. Dengan tu imam pergi berkawan dengan dia, pergi ajak dia semayang di rumah tu. Dia malu Allah, dia main dengan kuliah, lekat pergi masjid. Sampai dia ramai main masjid. Terima kasih tu imam. Kalau tu imam tak pergi rumah kami sampai kemati tak pergi masjid. Ada orang buat lagu tu. Ada seorang lagi jenis tak semayang, kerja cari makan. Kawan dah susah hati nak buat macam mana. Lah nanti kawan dia tengok dia ni suka pergi mana. Mungkin nak ajak pergi makan tempat-tempat tertentu. Duduk di Sungai Petani, jom kita makan di Kuala Perlis. Ataupun duduk di Citra, jom kita berjalan di balik pulau, makan durian balik pulau. Ataupun duduk di Citra, jom kita pergi shopping di Al-Ustaz Mall. Mana-mana yang dia boleh ajak kau untuk keluar sekali dengan dia. Bila kau tu nak keluar sekali dengan dia bajak. Nak pergi tempat tu, tempat shopping kalau dia suka shopping, tempat makan kalau nak pergi restoran, mesti kena pergi agak-agak tengah jalan kena sikar masjid. Saya duduk Sungai Petani, kejadian saya tak semayang, nak ajak pergi semayang tepi masjid tepi rumah saya, tapi saya ajak pergi Al-Ustaz. Jom kita pergi jalan Padang Besar.
Jalan jarak jauh, naik kereta saya bawa. Mungkin dalam kereta tu dia boleh pasang ceramah agama. Kalau dia nak ceramah, boleh cari tajuk-tajuk yang sesuai dengan kawan tak semayang tadi. Kalau dia tak boleh pasang sekali pun, dia buat biasa, sembang biasa, sembang bab dunia. Orang semayang ni tak sembang bab akhirat, dah tak semayang. Sembang bab dunia, sembang bab dunia. Tapi sagi sampai waktu semayang, aku mesti kona parking dalam masjid, dalam kawasan masjid. Kalau dia duduk Jitra, dia pergi Sungai Petani, dia bajet nak sampai Sungai Petani pukul 2 petang, mesti dah bawa kereta jalan bawah supaya pukul 1.30 lagi, 5 minit sebelum Zuhur, aku mesti kona kereta masuk parking dalam kawasan masjid. Ketika itu mau ke tak mau, dia akan malu ke orang, dia akan pijak masjid juga. Walaupun dia duduk di kampung, tak nak pijak semua hidup. Tinggal 5 minit lagi nak luar, kita singgah semayang dulu, no? Tu kalau seorang kawan buat, kalau seorang kawan tu tak nak bayang semua hidup. Akhirnya berhenti, mau tak mau pergi celup tangan dalam kolah, kalau tak timik semayang. Tiru-tiru pergi, naik pijak masjid semayang. Lain kali dia buat berjalan tangan pula. Jadi, oleh kerana hang duduk di taman hang kampung hang tak nak semayang, jom aku bagi hang semayang di qaryah lain, tapi dengan syarat aku tak akan habang kata nak singgah semayang. Aku ajak abang nak ajak pi shopping ke, pi makan ke, pi berjalan rumah kawan ke. Yang penting target aku sampai tengah jalan, mesti waktu semayang nak masuk, aku akan berhenti di masjid dan aku akan masuk masjid, aku akan heret pegang tangan hang pi masuk sekali. Tak pernah sujud rukuk semua hidup, terpaksa kena masuk. Lama-lama lekat. Lah ni kawan hak dia ajak tu lebih daripada dia. Dengan mengaji, dengan sembahyang jemaah 5 waktu, dengan mengaji kuliah maghrib, kuliah subuh tak tinggal, dia kurang pada kawan tu balik. Jadi cara lagi kawan tu tak mati, lagi kita tak mati, samping kita doa, usaha untuk ajak orang semayang ni perlu, terutama orang yang jenis tak pergi masjid terus, jenis payah buat ibadat. Kita nak kena mendekati dia dekat mana kita boleh buat. Ada suatu masjid lagi, seorang hamba Allah, dia ni main semayang tapi tak mau dengar kuliah. Ustaz tu duduk nak pergi kuliah, dia mangkit pusing punggung pergi dulu. Pasal apa? Pasal kala tak sama. Ustaz kala lain, tak mengaji kala lain. Kala tak sama, ustaz kala nu, dia kala ni. Akhirnya tiap-tiap kali ustaz tu nak pakai kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, dia makin pusing, tak mau dengar. Jadi time mayang insya dia main pula, dia pidur tak mau nak. Takdir Allah Ta'ala ikhlas ustaz tu mengajar tak kata apa, hari tu dia makin nak pusing punggung, jam, krem, nak makin tak boleh, terlekat, terberhenti. Jadi macam kebas tak boleh mangkit. Terpaksa duduk sampai habis kuliah baca doa mangkit, tapi dia tak mangkit ke? Orang main habang kat ustaz tu, ustaz ni tolong pergi jampi-jampi sikit awak, ni pakcik ni tak boleh mangkit ustaz tu pergi tepuk sikit-sikit baca jampi-jampi, boleh mangkit elok. Lah ni kuliah duduk depan sekali. Jangan sampai dia kata kat ustaz tu, kata aku hentam, sebab aku lah penyokong ustaz tu, sebab aku kebas dia tu perbuat. Hak nak dapat hidayah Allah Ta'ala nak bagi dengan senang. Kita baca sejarah para sahabat, ada yang dapat hidayah dengan dengar 1-2 patah ayat Quran, ada yang dapat hidayah dengan makan. Kisah dalam kitab Hikam, makan dalam perang Salib, tentera Islam mengalahkan tentera musuh, lalu musuh ditawan. Bila ditawan oleh tentera Islam, ketua tentera itu berpesan kepada tentera dia, jangan menyakiti musuh yang kita tahan, yang kita tawan. Kita kawal elok-elok sampai time makan, kamu masak makanan yang sama untuk kita tentera Islam, dan makanan yang sama sedap juga untuk mereka tentera musuh yang kita tawan. Hampak safrah, hamparan, letak roti canai ke apa, capati ke apa, roti Arab ke, sekali dengan kuah tang tu, kat depa pun letak hamparan yang sama, roti yang sama, kuah yang sama, jangan bagi beza, bagi sama. Kalau kita sedap, depa sedap juga. Bila tiba time makan, aku tak mau makan dengan hampa, aku nak pergi makan dengan depa. Ketua tentera Islam, general, masuk pergi makan dengan musuh yang nak bunuh dia, yang dia tangkap, yang dia tawan. Menangis tentera musuh masuk Islam ke semua, dengan akhlak
jenderal yang menangkap dan menahan musuh bukan kerana nak menghina mereka, tapi kerana nak mendidik mereka. Inilah Islam, agama yang indah. Dan baru ni kita tengok bagaimana seorang padri, seorang perempuan padri pergi berdakwah, pergi dakwah Kristian di negara Afrika, akhirnya dia masuk Islam kerana ditawan dan dilayan dengan layanan yang baik. Jadi kita baca bab semayang, kalau subuh tak semayang, hari-hari jiwa dia kotor, maka dia akan buat benda kotor, benda tak elok siang malam. Setelah dia besar, dia kerja, dia buat jahat di tempat kerja dia. Setelah dia pergi mengaji tinggi, dia jadi jahat di tempat dia mengaji, kerana jiwanya kotor, tidak dicuci. Nak cuci jiwa kotor, tiap-tiap pagi makin tidur kena buat 3 perkara ini: berzikir, berwuduk, bersolat. Walaupun solat subuh terus, tak sembahyang sunat subuh, tak sembahyang sunat tahajud. Kalau boleh tahajud lagi bagus, kalau boleh sunat subuh lagi bagus, kalau boleh fardu subuh sekali, 2-3 jenis sembahyang lagi bagus. Tapi kalau tak boleh, sekurang-kurangnya 2 rakaat subuh kena dipelihara supaya jiwa kita suci dan elok. Bila jiwa kita elok, tubuh badan kita rajin, dengan sebab kita buat 3 amalan tadi, insya-Allah tindakan kita di siang hari sehingga bertemu subuh pagi esok dalam keadaan yang baik. Ada satu doa yang Nabi SAW pesan suruh baca masa nak tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik in arsaltaha, jika engkau in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Jika engkau mengambil nyawaku dalam tidurku malam ini, maka rahmatilah aku, maka kasihanilah daku, maka sayangilah daku. Dan jika engkau membebaskan rohku, jika engkau menghidupkan aku kembali pada pagi besok, maka peliharalah daku sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. In amsaktaha farhamha, jika engkau ambil nyawa aku tengah tidur malam ni, kasihanilah daku. Wa in arsaltaha, jika engkau membebaskan nyawa aku, jika engkau hidupkan aku pagi esok macam tiap-tiap pagi sebelum ni, fahfazha, maka peliharalah daku bima tahfazu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang baik-baik. Kalau Allah makbul doa tu, kita mati pun baik, kita hidup besok lagi baik, lagi baik daripada kemarin. Pasal kita minta Allah jaga kita macam jaga orang baik-baik. Orang baik-baik dia tak buat jahat, maka Allah jaga kita supaya tak buat jahat. Ditambah lagi doa lepas wuduk, waj'alni min ibadikas salihin, jadikan daku di kalangan hambamu yang baik-baik. Jadi hadis Bukhari dan Muslim ini menawarkan kalau kita inginkan jiwa yang bagus, tubuh badan yang cergas dan rajin dalam kebaikan, amalkan 3 perkara ini ketika bangkit tidur. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, ambil air yang semayang. Yang ketiga, semayang subuh paling kurang. Rajin lagi subuh dengan semayang sunat subuh. Kita mengaji dalam bab semayang sunat. Semayang sunat ada qabliyah, ada ba'diyah. Sunat yang paling special sekali, yang paling hebat sekali di kalangan semayang sunat qabliyah ba'diyah itu adalah sunat subuh. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat subuh lebih baik pada dunia dan segala isinya. Walaupun kita malas semayang yang lain, sunat subuh jangan tinggal. Mungkin qabliyah zuhur kita segan, ba'diyah zuhur kita segan, qabliyah asar lagi. Semayang sebelum asar 2 rakaat, ada kata 4 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat, ada kata 4 rakaat. Selepas zuhur 2 rakaat, ada kata 4 rakaat. Bilang senang, nak buat susah. Sebelum maghrib 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, lepas isya 2 rakaat. Nak cerita ke orang senang, nak buat susah. Paling segan qabliyah, paling segan sunat subuh jangan tinggal, kerana dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, Allah haramkan ke atasnya neraka. Itu ada hadis dalam riwayat Imam Tirmizi. Semoga Allah merahmati orang yang jaga yang semayang sebelum asar 4 rakaat. Ada hadis demikian.
Jadi sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah yang paling terkenal, yang paling hebat, yang paling tinggi adalah sunat subuh. Jadi sunat subuh 2 rakaat, baca qul ya qul huwallah sekurang-kurangnya, kita sudah mendapat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rajin lagi sebelum subuh bangkit sembahyang sunat tahajud 2 rakaat sekurang-kurangnya. Hadis yang berikutnya daripada Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la tada'anna salatal lail walau halbashatin. Jangan kamu meninggalkan sembahyang di malam hari walaupun sekadar masa memerah susu kambing, yakni sat saja. Walaupun hanya 2 rakaat yang ringkas. Sembahyang malam ni afdal dilakukan tiap-tiap malam, kalau boleh jangan tinggalkan walaupun 2-3 minit, walaupun 4-5 minit. Hadis doa mustajab. Hadis ni menawarkan tiap-tiap malam pukul berapa kita bangkit, jangan tak baca doa. Walaupun kita bangkit tak sembahyang, kita bangkit nak sembahyang pun tak dan sayup sangat, seminit lagi nak masuk subuh, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bang subuh, alhamdulillah kita sudah membaca doa di malam hari. Boleh kunci jam bagi mereka yang kerja di pagi hari, susah nak bangkit awal, takut tidur tempat kerja, bangkitlah seminit sebelum subuh untuk baca doa, walaupun tak ada sembahyang. Lama-lama belajar sebelum bangkit sembahyang 2 rakaat. Kerana apa? Kerana hadis Imam Muslim muka surat 64. Inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya pada tiap-tiap malam itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslim, tidak bertemu waktu itu oleh seorang muslim, yas'alullaha khairan, dia meminta kepada Allah kebaikan, sebarang kebaikan, min amri dunya wal akhirah, daripada urusan dunia, urusan akhirat, illa a'tahu iyah, melainkan Allah akan berikan apa yang dia minta itu, wa dzalika kulla lailatin, tawaran itu pada setiap malam. Hadis Muslim nomor hadis 757. Hadis yang ke-757 dalam Sahih Muslim menyatakan tiap-tiap malam ada waktu doa mustajab. Bilakah waktu itu? Boleh jadi la, kerana malam bermula daripada maghrib, boleh jadi lepas maghrib, boleh jadi lepas isya, boleh jadi pukul 12 malam, boleh jadi pukul 4 pagi, lagi tak masuk subuh, diharapkan bertemu doa waktu doa mustajab tu. Pukul berapa hanya Allah yang tahu, berapa minit yang Allah yang tahu, mungkin 5 jam, mungkin 5 minit, mungkin 5 saat, kita tak tahu. Oleh kerana Allah sembunyi supaya kita merebut sepanjang malam itu, masa lapang kita jaga baca doa. Jangan tak rebut tawaran ini. Tawaran ini tiap-tiap malam sepanjang tahun seumur hidup. Malam kemarin ada, malam ni ada, malam esok kalau kita tak mati, jumpa balik. Maka kita bacalah doa bila-bila masa, terutama di malam, di akhir malam, terutama waktu tahajud. Barang siapa yang meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, kita nak ada rezeki murah, kita nak ada tukang kereta baru, kita nak ada dusun kita jadi buah banyak. Bab dunia semua kita minta. Dusun derayan saya buah tak apa jadi, minta doa, ya Allah apa banyak derayan di dusun saya. Kawak suka curi derayan saya, selamatkan derayan saya daripada pencuri, atau pencuri itu mati awal. Pasal kita doa tu tahajud. Perkara dunia boleh minta waktu tu, perkara akhirat boleh minta juga. Minta dua-dua. Sebarang kebaikan dunia akhirat, kalau berjumpa waktu tu, Allah tahu waktu tu bila dia nak bagi ke kita, Allah akan berikan apa yang kita minta. Wa dzalika kulla lailatin, tawaran nak makbul doa, nak mustajab doa, sebarang doa akhirat itu diberikan pada setiap malam. Jadi ulama kata doa mustajab ni ada tiap-tiap malam. Kalau siang hari Jumaat. Hari Jumaat siang dan malam, siang ada waktu doa mustajab, malam ada waktu doa mustajab. Siang bila? Ada lebih kurang 40 pendapat dalam menentukan waktu doa mustajab pada hari Jumaat. Antara lain ulama kata antara duduknya imam di atas mimbar sehingga selesai sembahyang Jumaat. Maka kita doa antara 2 khutbah Jumaat, diharapkan doa mustajab pada ketika itu. Ada pendapat kata lepas asar sampai maghrib. Yang penting
pendapat yang menyatakan doa mustajab hari Jumaat ni lebih kurang 40 pendapat dalam kitab syarah Sahih Bukhari, sama ada Fathul Bari atau Umdatul Qari atau lain, atau Irsyadus Sari, disebutkan tentang pendapat-pendapat tersebut. Jadi pada waktu kita pergi sembahyang Jumaat, ketika khatib baca khutbah, kita dengar, jangan duk berzikir, jangan duk berlena. Tu tak payah Ustaz. Hang kata kat kami jangan lena, hang pun lena juga. Terlena macam mana, tapi kalau tiap-tiap minggu lena tu bukan ter dah. Ada satu masjid saya pergi sembahyang, dia bising sekerat masjid belah belakang, macam merkit ikan. Budak-budak muda, dia main game lah, dia buat usrah, buat bulan, dia bersembang lah apa semua. Pasal apa? Jadi kebiasaan, waktu dia tak boleh jumpa, time sembahyang Jumaat nak jumpa, hinggap sekerat masjid. Hak depan tak hinggap, tapi lena sekerat masjid. Sama naik hak belakang ke depan. Hak depan orang tua-tua takkan nak bersembang tak kan, malu ke orang. Akhirnya hak depan dia khusyuk terlajak, turun ke bawah. Hak belakang dia hinggap, tak tahu nak buat macam mana. Ada satu masjid sedemikian. Tu tak kira luar masjid ni. Hak khatib pegang tongkat sini, dia duduk isap tongkat sana. Isap pipe. Bawa pokok manggih. Tepi kolah kan. Ni pun masalah ni. Masalah zaman lah. Masalah orang sembang tengah khutbah, main handphone tengah khutbah pun ada. Itu masalah yang wujud zaman sekarang. Cuma banyak yang sikitnya. Mana banyak yang sikit. Jadi tengah khutbah Jumaat kita tumpu apa yang disampaikan dalam khutbah. Setelah khutbah berakhir, ada masa beberapa minit tu khatib duduk atas mimbar. Mazhab Syafi'i kena duduk, jangan duduk berdiri. Ini khatib kata sat dah, tak duduk, tak apa. Kira berdiri sagi kedua sambung terus gitu. Ada tu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i khatib wajib duduk, lepas tu maghrib berdiri balik. Tapi kalau khutbah sambil duduk, dia kena pisah dengan masa sengap sat. Jadi khatib duduk sebelum bangkit sambung khutbah yang kedua. Ketika khatib duduk tu, makmum nak buat apa? Makmum baca doa, kerana tu waktu doa mustajab. Tok bila dia baca selawat, silakan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa barik. Tok bila seorang-seorang dia. Kita jangan doa angkat amin, amin, tak sah. Kita angkat, kita baca doa kita, kerana tu waktu doa mustajab. Masing-masing disunatkan mengangkat tangan membaca doa pada ketika itu. Lepas tu habis, masanya singkat, baca doa yang mana kita rasa ringkas dan padat. Lepas tu Tok Khatib bangkit kali yang kedua, baca khutbah kedua. Lepas tu dia baca doa pula dah. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Kita nak buat macam mana? Ada ustaz dia ceramah, dia publish dalam Facebook pun, dalam grup. Tak boleh duk baca amin, tak boleh duk baca doa, tak boleh duk angkat, kerana tidak angkat sembang dalam khutbah. Dalam kebanyakan ulama dalam 4 mazhab membicarakan yang tu bukan bersembang, yang tu menuntut melakukan tuntutan imam. Imam baca doa, kita amin. Macam kita sembahyang subuh, imam baca Allahumma hdini fiman, Allahumma hdina fiman hadait, kita amin. Betul tak sembahyang subuh? Tak, kerana kita buat sama dengan tu imam. Kita mengaminkan doa tu imam. Kalau dalam doa qunut kita boleh baca amin, kita boleh angkat tangan. Maka dengar dalam khutbah Jumaat lagi-lagi boleh, kerana dia bukan sembahyang lagi, dia dalam khutbah yang mengganti sembahyang. Maka dalam kitab ulama kita, di antaranya I'anatul Talibin dan sebagainya, disunatkan makmum mengangkat tangan. Fatwa Hutaniyah pun ada, Mujallimi ala Fatwa Wahab kalau tak silap ada juga. Angkat tangan mengaminkan doa tu imam, cuma digalakkan amin secara perlahan. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, amin, wal mu'minin wal mu'minat, amin, Allahumma salli ala amin. Nah tu tak ada dengar. Dia amin bertokah satu masjid, tak ada. Kalau ada pun dia taklah sampai peringkat seperti mana yang dikatakan amin pun tak boleh baca. Dekah pelan tak kira. Jadi dalam I'anah Talibin kata baca amin disunatkan tetapi perlahan, tak perlu dekah-dekah. Jadi kalau ketika letak imam baca sedemikian, kita pun angkat tangan dan baca, dikiaskan kepada angkat tangan dan amin dalam doa qunut ketika sembahyang subuh. Baik, hadis ni kita beramal, jangan tak amal.
Maksudnya tiap-tiap malam ada masa kita baca doa, khususnya sebelum subuh. Lepas maghrib baca doa bagus dah. Lepas isya baca doa bagus dah. Nak tidur baca doa lagi bagus dah. Mudah-mudahan jumpa waktu doa mustajab itu. Lagi-lagi diharapkan sebelum subuh. Tak kira lah sebelum subuh itu 1/3 malam yang akhir mula pukul 2 pagi, ataupun 1/2 yang akhir mula pukul 12 malam pukul 1 pagi, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, silakan. Cuma bagi orang yang kerja di siang hari, jangan duk bangkit awal sangat. Saat ni dia pergi kerja, dia tidur macam cikgu Syahari, hari-hari main bola. Malam dia berjaga, siang dia tidur tempat kerja. Kita anggap harap kita boleh amal, tuan-tuan boleh amal, didik anak cucu kita amal 5-6 minit sebelum subuh, 2-3 minit sebelum subuh tiap-tiap pagi kita boleh bangkit dah. Kita gerak anak-anak kita bangkit. Jangan bangkit setelah bang subuh, bangkit sebelum subuh 5 minit 10 minit untuk kita berwudu, untuk kita sembahyang 2 rakaat, untuk kita berdoa sepatah doa. Amalkan supaya kita harap tawaran dalam hadis ni dapat kat kita. Jadi tiap-tiap malam ada waktu doa mustajab. Kalau siang waktu doa mustajab hari Jumaat, 6 hari lagi tak seperti mana hari Jumaat. Tak, malam diberikan. Sebab itu Isra' Mi'raj berlaku pada waktu malam. Kerana waktu malam waktu dilebihkan, digalakkan lebihkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa khatam Quran. Waj'alhu lana imaman warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu, kurniakan kami boleh baca Quran ana al-laili, pada waktu-waktu di malam hari. Masa waktu malam hari pukul lepas maghrib ke, lepas isya ke, sebelum tidur ke, tidur tak lena ke, tengah malam ke, lagi tak masuk subuh, bila-bila masa boleh baca Quran. Tapi siang tak. Wa atrafan nahar, dan penjuru-penjuru hujung-hujung siang. Maksud siang baca awal pagi, baca hujung petang. Tengah-tengah tu pergi kerja. Awal pagi sebelum pergi kerja baca Quran atau mendengar Quran. Petang-petang sebelum maghrib boleh baca Quran dengan Quran. Tapi waktu luhur, waktu asar tak sebut hujungnya. Kenapa? Supaya kita tahu malam lebih banyak lagi baca Quran. Waktu ada siang kita banyak kerja, baca awal dengan hujung sekurang-kurangnya. Tapi kita tak amal doa tu, pagi tak baca, hujung tak baca, malam tak baca, tunggu bulan puasa. Kalau tak mati sebelum puasa, bunyilah suara kita baca Quran. Kalau mati sebelum puasa, oranglah baca Quran kat kita. Jadi doa itu mengajar kepada kita kalau malam tu bila-bila masa digalakkan baca Quran. Kalau malam orang tak kerja, yang kerja malam Pak Gad dengan kawan kerja malam. Kita bukan Pak Gad dengan kawan, kita kerja siang, malam kita berehat. Maka malam itu kalau kita tak boleh rehat, tidur tak boleh nak, isi dengan baca Quran. Tak boleh baca Quran, dengan Quran. Bagi banyak malam daripada siang. Itu ana al-lail wa atrafan nahar. Atraf adalah hujung-hujung. Seterusnya doa tahajud. Kita berhenti tanya dulu, panjang doa tahajud ni. Doa tahajud ni penting kerana dia berkait dengan doa. Orang baca tahkubuk, baca talqin pun ada lafaz dia di situ. Orang yang nak menegak hukum Allah ada situ. Saya hanya nak menegak hukum Allah, saya nak menyokong hukum Allah, saya menentang orang yang tak mau kepada ajaran Allah. Ada dalam doa tahajud. Jadi kalau kita baca dan teliti doa tahajud, kita dapati doa tahajud ni cukup bagus dan digalakkan baca tiap-tiap malam kalau kita rajin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.